Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi hari Isnin, sekali lagi kita dapat saudara bertemu melalui live FB live melalui rimbunan Islamic Media Sinar Berhad, insya-Allah untuk kita membincangkan dalam kuliah Duha Express kita. Macam sambung pada kuliah Duha Express minggu lepas. Jadi hari ini kita sambung perbincangan kita dalam kuliah Duha Express. Apa maksud Express? Express ni cepat, segera, jadi tak lama. Setengah jam saja. Setengah jam saja tentang perbincangan kita. Yang mana insya-Allah pada kali ini kita nak bincang tentang tafsir. Mari kenal ilmu tafsir. Ni sangat-sangat penting sebab dia berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Jadi sebagaimana biasa, sahabat-sahabat yang mempunyai sebarang persoalan, nak tanya, nak komen atau apa-apa juga yang nak dikemukakan, jangan lupa anda boleh type pada ruang komen yang ada itu. Anda boleh type, bagi tahu apa soalan-soalan yang nak dipersoalkan ataupun apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk sama-sama kita bincang insya-Allah di kesempatan pada pagi ini. Dan kita share perbincangan kita pagi ini. Kita share lagi banyak, kita share insya-Allah, mudah-mudahan dapat kebaikan, mudah-mudahan dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sebab kita share perkara yang baik. Insya-Allah apa-apa perkara baik yang kita lakukan, kita akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Okey, share banyak-banyak sikit kepada sahabat-sahabat kita untuk kita mengikuti perbincangan kita pada pagi ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang tafsir, saya nak lihat ini, buku inilah yang saya hasilkan dengan rimbunan Islamic Media, iaitu Mari Kenal Ilmu Tafsir. Mari Kenal Ilmu Tafsir. Dulu saya pernah bawa perbincangan tafsir di IKIM FM satu ketika, 5 tahun 3 bulan lebih kurang. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat memberansangkan. Saya bawa konsep tafsir tahlili. Apa itu tafsir tahlili, tuan-tuan? Kita kena tahu apa itu tafsir. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang yang terbaik. Orang terbaik ni mana orang yang dia belajar Quran dan dia mengajarkannya. So nak belajar Quran ni apa? Kadang kalau kita ni bila kita sebut tentang Quran, kita belajar baca. Itu baru yang pertama, tuan-tuan. First step. Belajar baca Quran. Alif, ba, ta, qaska, iqra. Ba, ta, ta, ja, ha, kha dan sebagainya. Kalau zaman dulu dia belajar baca muqaddam, kan? Belajar satu-satu. Tetapi apakah kita berhenti sekadar itu? Yang pertama memang kita belajar baca Quran. Sebab Al-Quran ini kata ta'rif dia al-muta'abbad bi tilawatih. Dikira ibadat apabila membacanya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan man qara'al Quran falahul wa man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Iaitu kata Nabi SAW,
sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, maka dia mendapat al-hasanah, kebaikan, kebajikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan kebajikan itu, kebaikan itu digandakan 10 pahalanya. Dan kata Nabi SAW, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, lam harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya alif lam mim dikira 3 huruf. 30 pahala kita akan peroleh. Subhanallah. Banyaknya pahala bagi orang yang mendampingkan diri dengan Al-Quran. Dan kata Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran itu akan memberi syafaat, peguam bela kepada seseorang di hari akhirat kelak bagi orang yang membacanya. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kita lihat tentang bagaimana itu yang kata Quran. Tetapi Allah Ta'ala sebut pada kita, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mahu mereka ni mentadabbur al-Quran? Mentadabbur itu apa? Kita nak faham ayat Quran. Kita bukan sekadar kita baca saja. Hari ni banyak orang kita baca Quran, alhamdulillah. Terutama bulan Ramadan kan, semua pakai baca Quran, alhamdulillah. Satu perkembangan yang baik. Tetapi apakah cukup kita baca sahaja? Tak cukup. Kita kena faham Quran. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala turunkan Quran itu sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, yang menjelaskan pula petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, yang membezakan antara hak dan batil. Jadi maknanya di situ pentingnya kepada kita untuk kita memahami Quran supaya kita dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak kena belajar tafsir Quran. Belajar baca Quran. Apa itu tafsir, tuan-tuan? Kalau kita lihat pandangan yang dibukakan oleh Imam Az-Zarkashi dalam buku yang saya sebut di sini, iaitu Imam Zarkashi, dia kata tafsir Quran itu adalah ilmun yufhamu bihi kitabullah ta'ala al-munazzal ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayan ma'anihi wa istikhraj ahkamihi wa hikamih. Itu dia punya ta'rif ataupun apa yang disebut sebagai ilmu tafsir itu. Apa itu ilmu tafsir, tuan-tuan? Ilmu tafsir itu adalah ilmu untuk memahami kitab Allah. Ilmu untuk faham Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. So, kita belajar ilmu tafsir ni dengan tujuan apa? Untuk kita faham Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Wa bayan ma'anihi, dan juga ilmu tafsir juga menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Quran. Wastikhraj ahkamihi wa hikamih, serta mengeluarkan hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Jadi itu yang dikemukakan oleh Az-Zarkashi, seorang ulama yang hebat dalam kita kata Al-Quranul Karim ataupun dalam ulumul Quran. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi itu ilmu yang berkaitan dengan tafsir Quran. Apa sangat-sangat penting ni yang kita sebut sebagai belajar tafsir Quran ni penting sangat-sangat ni. Sebab kalau kita tak belajar tafsir Quran, kita dapati kadang-kadang orang dia ambil ayat Quran itu dalam cara yang salah. Cara yang salah. Dia faham cara yang salah. Sebagai contoh, saya sebut satu benda yang berlaku dalam masyarakat kita yang begitu meluas.
kesilapan dan kesalahan yang berlaku begitu meluas. Okey, bagi contoh. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dosa fitnah lebih besar daripada membunuh. Tuan-tuan, kita pernah dengar kan? Ni ayat Quran ni. Dan kita pernah dengar kata-kata ni kan? Pernah kan? Ni ayat Quran. Ayat Quran. Iaitu dosa fitnah lebih besar daripada dosa membunuh. Kita dapati dalam masyarakat kita ramai yang bila sebut tentang perkara ini, contohnya bila mana seseorang memfitnah orang yang lain, iaitu mengeluarkan kata-kata dusta, tuduhan-tuduhan yang tak betul, maka dikeluarlah kenyataan. Tengok, Allah marah ni, dalam Quran sebut dosa fitnah lebih besar daripada dosa membunuh. Tuan-tuan, istimbat daripada Al-Quran dengan cara yang salah. Sebab apa? Sebab tak faham tafsir Quran. Tak faham tafsir Quran. Menyebabkan istimbat dengan cara yang salah. Sebab apa? Sebab dalam ayat Quran yang kata al-fitnatu akbaru minal qatli dan al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Fitnah di situ, tuan-tuan, dia bukan bermaksud tuduhan palsu, tuduhan dusta, tidak. Tapi dalam Al-Quran, ini kita perlu bertafsir, tuan-tuan. Al-fitnah ni di situ maksud dia apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa syirik ni lebih besar daripada dosa membunuh sebenarnya. Kita tak nafikan fitnah juga dosanya besar, tapi ayat Quran tersebut menceritakan kepada kita bukan soal fitnah. Soal fitnah di situ maksud syirik. Syirik ni dosa besar yang paling besar. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu daripada 7 perkara membinasakan. Perkara pertama apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, salah faham itu. Sebab apa? Sebab tak belajar tafsir. Sebab itu tuan-tuan, kita nak kenal Quran, kita nak faham Quran, maka kita kena merujuk kepada tafsir Quran. Kita belajar tafsir Quran, tuan-tuan. Barulah insya-Allah kita akan selamat dari pemahaman tafsir Quran. Dan dalam buku Mari Mengenal Ilmu Tafsir, sebagai contoh, saya bawakan cerita tentang apa asas-asas yang kita perlu kenal. Contohnya tafsir Quran itu sendiri, dalam konteks ilmunya, dia ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i, ada tafsir isyari, ada gharaib tafsir. Dia ada macam-macam. Kan? Yang kata tafsir tu, apa dia? Dia punya isu dia. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Isu dia, kalau kita lihat, okeylah saya sebutlah, tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur ni adalah tafsir Quran dengan Quran ataupun tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Quran. Ini tafsir bil ma'thur ni tafsir terbaiklah. Kita boleh rujuk tafsir Ibnu Katsir sebagai contohnya. Kan? Contohnya apa? Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dalam Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian sesiapa yang diberi surat amalnya dengan tangan kanan, maka ia akan dihisab dengan cara hisaban yasira. Hisab yang perhitungan yang mudah, hisaban yasira. Jadi tuan-tuan, perkataan hisaban yasira ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan al-ardu, iaitu pembentangan dan peringatan tentang amalan yang dilakukan semasa di dunia kepada orang mukmin di padang mahsyar. Dan perkara ini tuan-tuan berdasarkan kepada jawapan Nabi SAW terhadap soalan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya tentang maksud Nabi. Nabi kata,
man nuqishal hisab udhiba. Sesiapa yang disoal selidik dalam perbicaraan di akhirat, maka dia akan diazab dalam neraka. Man nuqishal hisab udhiba. Siapa yang diselidik, disoal, ditanya di akhirat, maka dia ni akan diazab oleh Allah dalam neraka. Maka Sayyidatina Aisyah bertanya, bukankah Allah Ta'ala berfirman tentang ayat yang kita baca tadi, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah Taala menyatakan siapa yang dapat catatan daripada tangan kanan, saufa yuhasab hisaban yasira, dia akan disoal selidik, dihitung, tetapi dengan hitung yang mudah. Maka Nabi SAW menjawab, yang dimaksudkan hisaban yasira itu adalah al-ardu, dibentangkan amalan, bukan soal selidik dalam perbicaraan. Macam contoh kita kata, beginilah, dibentangkan, bentang, okey, tak lekat kes, tak ada prima facie, maka gugur kes, tak perlu bicara satu-satu. Itu maksud dia. Jadi maknanya macam mana kita boleh faham, tuan-tuan? Kita faham Al-Quran itu, ayat Quran itu melalui tafsir bil ma'thur. Quran dengan Quran, sunnah dengan Quran. Yang kedua, tafsir bil ra'i. Ra'i ini maknanya ijtihad para alim ulama berdasarkan perkara-perkara yang ilmu-ilmu yang mantap. Ilmu syarak, bukan kita kata apa reka cipta, tidak, tapi ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang pelbagai, ilmu-ilmu yang ada, kan, ilmu-ilmu yang banyak, kaedah-kaedah nasikh mansukh dan sebagainya. Tafsir, satu lagi tafsir isyari. Tafsir isyari juga yang boleh guna pakai, iaitu mereka yang melihat kepada ayat Quran tafsir yang tidak ambil daripada Quran dan sunnah, tetapi berdasarkan kepada pandangan yang sahih, yang tidak lari jugalah. Sebagai contohnya, bila ayat Quran kata idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bila mana datang pertolongan Allah dan kemenangan, surah Al-Fath tu, surah An-Nasr tu, kita panggil surah idza jaa, bila datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu tengok orang masuk Islam beramai-ramai, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah kamu pada Allah dengan memujinya dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah penerima taubat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan dekatnya kewafatan Rasulullah SAW. Sebab apa? Ini isyari, dia panggil. Isyarat daripada ayat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang masuk Islam beramai-ramai. Maka apa maksud orang masuk Islam ramai? Tugas Nabi dah selesai. Bila tugas Nabi dah selesai, maknanya di situ Islam dah komplit. Islam dah komplit, Rasulullah akan kembali ke rahmatullah. Jadi itu isyari. Baik, tuan-tuan, nampaknya dah ada soalan yang sampai kepada saya. Jadi kita terima soalan dulu untuk kita jawab. Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya ada soalan mengenai kaedah yang biasa digunakan dalam usrah berkenaan cara tadabbur Al-Quran. Biasanya kita diminta membaca beberapa potong ayat, kemudian baca terjemahan. Adakah kita boleh tadabbur makna tanpa merujuk kepada mana-mana tafsir, sekadar membaca terjemahan? Baik. Membaca terjemahan ni, pertama sekali terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Baca terjemahan ni sebagai kita kata sebagai basic bolehlah. Sebagai kalau kita rumput yang panjang tu kita nak tebas-tebas, kita potong sekali lalu. Kan? Sekali lalu bagi nak kurangkan sikit. Jadi maknanya kita nak faham secara sathi. Namun begitu, untuk memahami dengan lebih mendalam, kita kena rujuk kepada tafsir Al-Quran. Sebab tafsir ni dia menerangkan makna dia. Bukan sekedar perkataan. Sebab perkataan saja kadang tidak kita tak faham lagi. Perkataan saja. Dia kena terang makna dia. Maksud daripada ayat Quran tersebut. Jadi terjemahan tu boleh. Saya tak kata tak boleh. Boleh peringkat awal. Namun begitu, untuk mengulas ayat tadi, nak faham dengan lebih lanjut, maka sudah tentu perlu kepada
tafsir Al-Quran. Di sini pentingnya ilmu tafsir. Ilmu untuk faham Quran. Assalamualaikum Ustaz. Soalan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya seorang itu menafsirkan ayat Quran menurut pendapat akalnya tersendiri? Ini sesat. Senang cerita sesat. Dan ini berlaku banyak kepada ajaran-ajaran sesat yang kita sebut sebagai gharaibut tafsir. Gharaib tafsir, tafsir pelik yang wujud. Bila mana orang dia guna logik dia guna akal dia, dan ini berlaku di dalam masyarakat kita. Sebagai contohnya, ayat Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia guna akal dia. Allah Ta'ala kata, wa'bud rabbaka, sembahlah Allah Ta'ala, sembahlah Tuhan kamu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datanglah al-yaqin. Dia pun ulah. Dia kata, perintah Allah Ta'ala ni, kita disuruh untuk sembah Allah sampai datang yakin. Bila kita sampai tahap makrifat, hakikat, kita dah sampai yakin. Bila kita sampai yakin, tak perlu lagi kita sembah, tak perlu lagi kita solat, sebab keyakinan kita itu sudah terkandung di dalamnya solat yang dilakukan. Jadi orang solat ni, martabat mereka martabat kulit. Mereka belum dapat isi. Bila dapat isi, maka tak perlu lagi. Ini tafsiran yang sesat, tuan-tuan. Guna akal sendiri. Sedangkan kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Quran, al-yaqin tu maksud apa? Al-yaqin itu maksudnya adalah al-maut, mati. Jadi maksud dia apa? Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala sampailah hembusan nafas yang terakhir. Maksudnya sampai kita meninggal dunia. Jadi itu maksud dia, bukanlah maksud sampai yakin. Jadi tuan-tuan, ini yang kita kata tafsiran kepala sendiri. Begitu juga. Memang ada pun orang-orang yang seumpama ini. Contohnya, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Hamim. Harbun Ali ala Muawiyah. Harbun baina Ali wa Muawiyah. Itu. Dia tafsir, dia terjemah sendiri. Dia kata, Hamim tu maksud dia peperangan antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Perang. Tuan-tuan, ni tak kena-mena langsung. Ini satu, kita kata perkara yang sesat, yang jauh daripada kebenaran, yang lari daripada asas-asas yang benar, yang betul. Itu rekaan ataupun datang daripada golongan-golongan yang fanatik, tak ada kumpulan dia dan sebagainya. Maka pada ketika itu datanglah pelbagai pandangan-pandangan yang tak betul. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kalau kita sebab tu saya sebut tadi, kita belajar tafsir ni, kita tahu mana yang tafsir yang betul, mana yang orang reka kita tahu. Ini tak kena langsung daripada maksud yang sebenar. Kalau kita belajar, kita tahu. Tapi kita mengenali kaedah-kaedahnya terlebih dahulu. Macam juga hari ni, bila orang tak faham, dia tak faham apa itu Israiliyat. Dalam kitab tafsir, ada juga cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat ni bukan untuk kita ambil sebagai satu pegangan. Tak boleh. Dia cerita daripada Yahudi. Maka dengan sebab itu, bila kita faham apa itu tafsir, kita tahu yang mana yang boleh kita ambil. Yang mana yang cerita Israiliyat yang kita kena tapis dia. Kena tapis. Ni semua kena belajar. Dan saya sebut dalam buku saya, Mari Kenal Ilmu Tafsir ni, saya sebut apa itu Israiliyat. Sebab kadang-kadang hari ni, ya Allah, ramainya cerita Israiliyat. Betul pernah dengar? Cerita orang menceritakan tentang Nabi Yusuf AS berkahwin dengan Zulaikha. Kan? Sampai masuk dalam kenduri kahwin lah pada hari ni. Bila doa kat tangan, atau imam mau berdoa, diaminkan oleh semua. Ya Allah, kau satukan mempelai ini seumpama kau satukan antara Adam dan Hawa. Okey, cantik. Seumpama kau satukan antara Nabi Muhammad dan Sayyidatina Khadijah. Okey, cantik. Seumpama kau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Ini tak apa cantik sikit. Sebab apa? Sebab tak sabit pun, tak warid pun perkahwinan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Tak ada pun. Yang disebut dalam Quran, tak ada. Quran tak sebut. Nama Zulaikha pun disebut sebagai Imra'atul Aziz. Nama ni daripada sumber Israiliyat. Tapi tak apalah kalau sekadar nama. Tetapi perkahwinan ni tak wujud. Tak ada. Dalam Quran tak sebut. Dalam hadis Nabi SAW tak sebut. So datang daripada mana? Datang daripada sumber Israiliyat. Dan ini yang berlaku. Kan? Jadi kalau tak faham,
Oh, kita kata ni dalam Quran, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Sepanjang surah Yusuf ni, surah Yusuf dalam Quran ada surah Yusuf. Cerita tak ada pun. Yang cerita tentang bagaimana Imra'atul Aziz ni sebagai mak angkat kepada Nabi Yusuf AS dan dia pernah menggoda Nabi Yusuf AS, tetapi inni aqafullah rabbal alamin. Nabi Yusuf AS dia apa? Beriman kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala, maka tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Dan akhirnya last sekali setelah Nabi Yusuf dipenjara dan sebagainya, dikisahkan tentang bagaimana Imra'atul Aziz itu yang dinamakan sebagai Zulaikha itu akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, tidak ada asas yang menyatakan bahawa perkahwinan antara Yusuf dan Zulaikha malaikat itu Israiliyat. Jadi semua benda ni kita tahu daripada tafsir, tuan-tuan. Jadi kita tahu. Baik. Jadi soalan seterusnya saya tengok sampai pada saya ni, Ustaz, apa perbezaan tafsir dan takwil? Baik. Sebenarnya pelbagai pandangan ulama. Ada ulama kata tafsir tu sinonim dengan takwil. Takwil tu sinonim dengan tafsir. Sama saja. Tetapi ada juga yang menyatakan berbeza sedikit, iaitu takwil itu dia para mufassir memalingkan ayat pada satu makna yang terkandung dalam pengertian ayat yang mungkin mempunyai beberapa pengertian. Jadi rumusan yang dapat dinyatakan bahawa menghimpunkan maknanya tafsir dan takwil itu seakannya sama, tetapi ada sedikit perbezaan di antara keduanya. Sebab tu ada para ulama yang menyatakan kalau kita tengok maksud takwil itu sendiri, awal al-kalam ta'wilan wa ta'awwalahu bimakna dabbarahu wa qaddarahu wa fassarahu. Itu maksud takwil. Seseorang mentakwilkan, ini disebut oleh Fairuz Abadi. Seorang mentakwilkan ucapan dengan suatu takwilan berarti dia merenungkan, dia memperkirakan, dia mentafsirkan. So tafsir itu masuk dalam takwil. Tafsir itu masuk dalam takwil. So takwil itu dia renung, dia kira, dia tafsir. Jadi sebab itu ada setengah ulama kata lebih kurang ya tafsir dengan takwil ni. Ada yang kata takwil itu lebih lagi daripada tafsir. Itu secara ringkas. Dalam buku saya sebut. Dalam buku ni saya sebut. Dia punya asas-asas dia, syarat-syarat dia, dia punya perbezaan dengan lebih detail, dengan lebih mendalam lah tentang perkara tersebut. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebagai contoh, kalau kita lihat ayat Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fih. La raiba ni ditafsirkan sebagai la syakka fih. Mana tidak ada keraguan padanya. Itulah tafsir. La raiba fi dzalikal kitab, itulah Quran. La raiba fi, tak ada keraguan. La syakka fi, tidak ada syak wasangka padanya. Maksud la raiba fi itu, maknanya Quran ni tak perlu kita pertikaikan, dia tidak ada syak wasangka, tidak ada keraguan. Itulah merupakan tafsir. Tetapi kalau diberi maksud tidak ada keraguan dalam kalangan orang yang beriman, itu dipanggil takwil. Kita tambah sikit lagi. Iaitu di kalangan orang yang beriman. Jadi maknanya memahamkan dengan lebih lanjut. Tak ada keraguan ni, siapa yang tak ragu? Orang beriman yang tak ragu. Itu takwil. Tafsir ni dia hanya menafsirkan ayat tersebut. La syakka, tak ada keraguan. Tak perlu diperbahaskan. Tak perlu kita kata dipertikaikan. Sebab apa? Sebab itu ayat Quran. Jadi maknanya itu beza secara ringkas. Banyak lagi yang boleh dilihat contoh-contohnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa yang saya nak bagi tahu? Kita Duha Express. Mana Express? Tengok-tengok jam. Ya, dah pukul 11 dah. Kita start ke 11.30. Setengah jamnya. So kita tak lebih, tuan-tuan. Nanti kita bincang pula minggu depan dengan tajuk lain pula, insya-Allah. Jadi untuk kali ini saya sebut tadi bahawa untuk mengetahui dengan lebih lanjut, tengoklah buku saya ni dengan Rimbunan Islamic Media, Mari Kenal Ilmu Tafsir. Di sini saya menceritakan tentang asas-asas
Macam mana kita nak kenal tu ilmu tafsir itu? Supaya kita tahu cara bagaimana kita nak faham Al-Quran, insya-Allah. Dan bila kita faham Quran, kita akan jadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lebih baik daripada orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan ayat Quran, insya-Allah. Kita membaca, menghayati, memahami, mentadabbur kalamullah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, terima kasih kepada terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit perbincangan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat barakah, insya-Allah. Jadi saya berhenti sekadar itu. InsyaAllah kita bertemu pada minggu depan, insyaAllah pada waktu yang sama 10.30 kuliah Tuhan Express kita. Jangan lupa. Jadi sekadar itu untuk kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya maaf. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.